主内弟兄姐妹，大家平安。 Shalom, salam damai sejahtera untuk rekan-rekan semua. 非常感恩今天可以跟大家一起来敬拜主，一起来服侍主。 Sangat senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bersama-sama untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan. 在此祝福大家身心灵都安康，在主里安康。 Sekali lagi mau menyampaikan berkat untuk semua yang hadir sehat dan damai sejahtera dalam hati. 让主的平安喜乐充满我们的心。 Sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh ada di dalam setiap hati. 让我们每一个人都能够以感恩的心来敬拜主，来听主的话。 Dan sehingga setiap kita pada pagi hari ini bisa dengan satu hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah akan Tuhan. 今天我们要思想的主题星系是将你的施工献给主，或是为主做善工。 Hari ini kita bertemakan dengan pekerjaan, mempersembahkan pekerjaanmu bagi Tuhan. 什么是我们的施工呢？ Apakah itu pekerjaan kita? 这是包括我们今天神给我们的恩典， Ini semua termasuk adalah anugerah dari Tuhan. 我们的事业，我们的工作， Pekerjaan kita juga usaha kita. 我们所拥有的一切， Yang kita miliki semua. 都能够成为我们奉献给主的施工。 Semua itu bisa merupakan pekerjaan yang kita persembahkan untuk Tuhan. 那我们今天先要问一个问题： Pertama kita akan masuk dalam satu pertanyaan. 上帝真的需要我们的奉献吗？ Apakah Tuhan itu sungguh membutuhkan persembahan kita? 如果我们不奉献，那又如何呢？ Kalau kita tidak memberi persembahan itu, bagaimana kejadiannya? 是不是如果没有奉献，神就一无所有？ Apakah kalau kita tidak mempersembahkan, maka Tuhan itu tidak memiliki apa-apa? 有些时候，我们常常感觉到，好像上帝很需要我们。 Ada saatnya kita seolah-olah merasakan Tuhan itu begitu membutuhkan kita. 上帝需要我们的奉献， Tuhan membutuhkan persembahannya kita. 上帝需要我们的施工，我们今天的服侍。 Tuhan membutuhkan sekali persembahan pelayanan kita. 但是当我们想一想的时候， Tetapi kalau kita pikirkan, 岂不是上帝拥有一切吗？ bukankah Tuhan itu memiliki semuanya? 其实上帝也不需要我们要服侍他， Sebenarnya Tuhan juga tidak memerlukan kita melayani Dia. 因为我们需要这一切。 Tetapi kitalah yang membutuhkan semuanya ini. 有一个妈妈给孩子买了一盒的饼干， Ada seorang ibu, dia telah membelikan satu kotak kue untuk seorang anaknya. 是妈妈给他的， Ini adalah yang diberikan oleh mamanya untuk anaknya. 但是孩子打开了那一盒的饼干时候， Tetapi waktu anak itu membuka kaleng kue itu, 他对妈妈说：“妈，coba dulu嘛，ya，他先给妈妈呀。” tetapi anak itu membuka, dia memberikan kepada mamanya, minta mamanya untuk coba dulu. 本来是妈妈给他的， Itu adalah mamanya yang ngasih. 但是孩子有一个心啊，愿意爱他的妈妈，先把饼干给妈妈尝一尝。 Tetapi anaknya itu karena mengasihi ibunya, membuka tempat kue itu, memberikan dulu ke mamanya supaya mamanya coba. 请问在座的妈妈是不是有这样的孩子，感到非常的安慰啊？ Permisi tanya kepada ibu-ibu yang ada di sini semua, kalau memiliki anak yang seperti demikian, apakah kalian semua merasa terhibur? 诗篇90篇第17节告诉我们：愿我主我们的神的荣美归于我们身上，愿你建立我们手所做的工，我们手所做的工，愿你建立。 Mazmur 90 ayat 1 sampai 7 ayat 17 memberitahukan kepada kita, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu.
有时候我们觉得我们今天所有的一切是我们的劳苦得来的， Kadangkala kita merasakan bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah hasil jerih payah kita sendiri. 我的钱是我赚来的， Uang adalah hasil keuntungan saya. 我的产业是因为我很会保管，才今天是属于我的。 Aset yang kita miliki saat ini adalah karena saya pandai merawatnya sehingga dimiliki sampai sekarang. 我今天的服侍，因为教会需要我。 Hari ini masih melayani karena gereja membutuhkan saya. 如果我没有服侍，那教会就没有人服侍了。 Kalau saya tidak melayani, rasanya di gereja jadi tidak ada yang melayani. 这种的理念呢、虽然常常我们没有说出来， Pemikiran yang demikian seringkali walaupun kita tidak ucapkan, 所以我们常常会觉得，当我们有所奉献的时候，我们就觉得我们牺牲了很多。 sehingga kadangkala kalau kita merasakan kita memberikan persembahan dan kita merasakan kita telah kehilangan banyak. 我们损失了我们的时间， Kita telah mengalami kerugian waktu. 我们好像跟神做生意一样。 Seolah-olah kita itu transaksi dengan Tuhan. 有一次我很喜欢做这个例子。有一次有一个小主日学生上主日学， Saya senang menggunakan satu perumpamaan atau cerita. Contoh ini, pada satu saat ada seorang anak kecil yang mau ke sekolah minggu. 妈妈给他了2分钱啊， Mamanya itu memberi 2 uang, 2 keping uang. 他说一个给上帝的奉献给上帝，一个你可以买零食。 Dan memesan yang satu itu untuk persembahan kepada Tuhan, yang satu lagi untuk kamu nanti jajan. 小孩子不小心丢了他其中的一份， Dan anak itu tidak hati-hati, ternyata dalam perjalanan kehilangan 1 keping uang. 他说怎么办啊？现在剩下一个，妈妈说一个给上帝，一个给我的。 Lalu anak itu berpikir, wah gimana ya saya kehilangan 1, sekarang tinggal 1. Mama tadi pesan 1 untuk persembahkan ke Tuhan, 1 untuk saya jajan. 他想了一想，他就做了一个决定。 Dia setelah berpikir dan berpikir lagi, akhirnya dia memutuskan. 他说还好，不见得是上帝的，不是我的。 Untung ya, yang hilang itu ternyata adalah yang untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan yang saya untuk jajan. 我们常常也有这样的一个心态，在我们服侍主的岗位上。 Seringkali tidak sadar kita itu memiliki sikap pemikiran yang demikian di dalam menjalankan pelayanan kepada Tuhan. 在古代有一个人叫做尼西米 Di dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Nehemia. 这个尼西米呢，他是活在主前465、424年之间。 Dia hidup di dalam sebelum Masehi 465 sampai 424 tahun. 他是活在这个波斯王朝亚大瑟斯第一世在位的时候。 Dia adalah hidup di dalam masa pemerintahan Persia, pada masa pemerintahan Raja Persia Artahasasta. 那么我们看看一下他这个背景啊， Kita coba lihat dia punya latar belakang. 大约主前586年啊，这以色列人被巴比伦王国消灭了。 Di dalam masa sebelum Masehi 500 tahun lebih itu bahwa umat Israel itu telah dimusnahkan negaranya. 我们知道那个时候很多犹太人都被掳到外邦去了。 Dan orang-orang Yahudi itu semua diungsikan atau dibawa ke pembuangannya. 特别是王朝以色列王国的一些贵族都被掳到巴比伦去了。 Termasuk di dalamnya adalah bangsawan-bangsawan dan juga orang-orang kerajaan yang ada di dalam masa kerajaan Yahudi. 留下在耶路撒冷都是一些平民，都是一些残兵啊，就是没有能力的人。
Dan orang-orang yang ditinggalkan di Yerusalem itu adalah merupakan orang-orang miskin, orang-orang melarat, dan orang-orang yang tidak berkemampuan apa-apa. 以色列人可以说是亡国了，就是这国家都没有了。 Israel, Yehuda ini seolah-olah saat itu sebetulnya adalah merupakan sudah musnah secara 但 negara. 是后来呢，波斯王朝兴起，打败了，把这个巴比伦王国推翻了，这样。 Kemudian hari ada kerajaan Persia yang begitu maju sehingga mengalahkan kerajaan Babilonia. 那么尼西米就活在那个时代里面， Dan Nehemia hidup di dalam zaman itu. 他也成为了就是国王言下的一个一杯丧事，就是一杯喝的饮品给国王。 Dan kemudian Nehemia itu diberi kepercayaan menjabat sebagai seorang penyedia mentata layanan makanan dan utamanya adalah minuman raja. 可以说他一生不可能离开这个宫殿。 Dengan kata lain seolah-olah dia itu sudah pasti tidak mungkin bisa meninggalkan istana kerajaan itu. 他会死在就是异邦，就是列国，就是死在这个王朝里。 Dia sangat kemungkinan akan terus ada di tempat di daerah di luar Yerusalem itu dan mati di sana. 但是有一天，他听到这个耶路撒冷的城墙就是已经破裂了，而且场面呢非常的非常的这个悲惨。 Tetapi satu hari dia mendapatkan berita bahwa di Yerusalem itu begitu kondisinya sangat menyedihkan. Tembok-tembok yang ambruk, rusak dan sebagainya. Kehidupan masyarakatnya sangat tidak terawat. 他可以不理这一切， Dia bisa tidak usah menghiraukan semua ini. 好好的过他的一生。反正他今天有了很好的职分，他也没有需要什么。 Dia bisa dengan nyaman hidup di dalam kerajaan yang dimana dia sekarang tinggal di sana dan menjabat di sana. 但是呢，他心里身为神的子民，他心里为神的国度，为了他的民族而感到非常的担心，非常的难过。 Tetapi dia merasa begitu khawatir dan merasa begitu terpanggil oleh kerajaan surgawi dari Tuhannya dan juga dari sesamanya, sesama orang Yahudinya. 他可以做什么呢？ Apa yang dia bisa perbuat? 他不可能可以做什么。 Dia tidak mungkin bisa berbuat apa yang luar biasa. 但是呢，神感动了他的心， Tetapi Tuhan telah menggerakkan hatinya. 也感动了国王的心， Juga menggerakkan hati daripada raja. 所以国王就允许他回到耶路撒冷，重建这个城墙，破裂的城墙。 Dan sehingga raja itu mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang ambruk itu. 我们发现到有一样宝贵的信息： Kita mendapatkan ada satu berita yang luar biasa. 当神要使用一个人的时候， Waktu Tuhan mau memakai seseorang, 神也感动他周遭的人，也感动他所应该使用的人，来帮助他成就他的施工。 Tuhan itu akan pada saat yang sama juga menggerakkan orang-orang di sekitarnya, lingkungannya dan membuat orang yang bersangkutan yang akan dipakai oleh Tuhan bisa melaksanakan tugasnya. 以下我会读世界的经文，尼希米书第2章17到20节。 Berikutnya dari Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 20. 这是我们关键性要思想的信息。 Ini adalah kunci daripada renungan pagi hari ini yang akan kita renungkan. 那以后我就是尼希米对他们说：我们所遭遇的难，耶路撒冷怎么翻凉，城门被神焚烧，你们都看见了。来吧，
我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。 Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. 我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我，就是怎么感动国王，并王对我说的话，他们就说：“我们一起来建造吧。”于是他们就奋勇做这3工。 Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. 尼希米书第2章第19节，但和伦人桑巴拉，并为奴的亚门人多比亚和亚拉伯人聚商，听见就取笑我们，去藐视我们说：“你们做什么呢？要背叛王吗？” Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? 第20节，尼希米很坚定地回答他们说：“天上的神必使我们很通，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷无份无权无纪念。” Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta alam, semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. 我们发现到尼希米他有这样的心，愿意在他这非常需要的时刻，把自己摆上为主所使用。 Kita lihat Nehemia begitu ada hatinya, terpanggil di dalam masa-masa yang situasi yang begitu keadaannya untuk dia persembahkan tenaganya. 不但他自己，他也带领了神的子民一起来做。 Bukan pribadi dia saja, dia juga mencoba menggalang teman-temannya untuk bisa bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. 但是也有些人，好像多比啊，好像桑巴拉，这些人呢，就成为了他们服侍中的狼主，但也是成了他们的一个给他们的一个考验。 Tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat ada hambatan yang terjadi pada pribadi-pribadi seperti Sanbalat atau Tobia. Sehingga ini semua merupakan suatu tantangan dan sekaligus ujian juga. 是，但是我们会发现到，我们也常常有这样的一个经历啊。 Dan kalau kita perhatikan, kita juga seringkali mengalami hal yang demikian di dalam kehidupan 当 ini. 我们要服侍的时候， Waktu kita mau melayani, 总是有一些狼主。 seringkali ada hambatan. 这个狼主呢，可能是从我们的周遭的人， Mungkin hambatan ini adalah dari orang-orang sekitar kita. 可能是从我们最亲密我们的人，可能是从我们的家人， Mungkin juga dari orang-orang atau keluarga inti kita sendiri. 但是更可能的是从我们的自私，我们自己那一种没有奉献的心智，不断的在影响我们自己的心态。 Tetapi yang paling memungkinkan adalah dari hati diri kita sendiri yang seringkali ada keegoan, ada hal-hal kelemahan lain yang meragukan dan menghambat diri kita. 但是我们发现到，以西米，他却那样的坚决说：“我知道上帝会帮助我们。” 来成就他自己的施工，使我们能够成功。 Tetapi kita melihat
Nehemia dia begitu dengan keyakinannya menyatakan bahwa Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. 今天我们可以从尼西米身上学到什么呢？ Dan apakah yang bisa kita dapati pelajaran dari Nehemia? 我们发现尼西米是一个祷告的人， Kita melihat bahwa Nehemia itu adalah orang yang tekun dalam doa. 一个要奉献为神工作的人， Seseorang yang mau mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. 不是他要就可以了， Bukan karena dia mau lalu pasti boleh. 他需要很清楚神的呼召， Dia harus jelas dengan panggilan Allah kepadanya. 他祷告求神， Dia berdoa, memohon kepada Tuhan. 也求上帝为他开路。 Dan memohon Tuhan membukakan jalan. 当我们愿意把自己摆上为神做三工的时候， Waktu mau diri kita, mau mempersembahkan diri kita untuk berbuat yang baik untuk Tuhan. 我相信我们一定会看到神也为我们开路。 Kita yakin bahwa Tuhan itu akan membukakan jalan bagi setiap kita. 如果神呼召我们，也为我们开路， Kalau Tuhan memanggil kita dan membukakan jalan bagi kita, 只有一条路给我们走， hanya satu jalan yang untuk kita jalani. 才能够来服侍他， Barulah kita bisa melayani dia. 就是我们能够顺服他，完全的顺服。 Yaitu berdasarkan ketaatan kita dan taat yang total. 啊，这不当是一个祷告的问题。 Ini bukan saja soal doa. 我们发现尼西米也是一个把他的心奉献给上帝的人。 Kita melihat Nehemia juga adalah orang yang mempersembahkan hatinya total kepada Tuhan. 他爱上帝。 Dia mengasihi Tuhan. 尼西米做了一个手势，是今天我们大家都知道的，就是把心献给上帝。 Ya, ada satu gambaran di mana Nehemia mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，尼西米就这样完全毫无考虑疑惑的就顺服了上帝。 Nehemia, demikianlah Nehemia, dia dengan tanpa ragu-ragu mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. 今天无论我们做什么，无论我们做什么事，都要从心里做，好像给主做的，不是给人做的。因为我们都知道，是从主那里我们得做基业呀，得做赏赐。 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu 这个 hambanya. 这个心很重要。 Hati itu begitu penting. 今天要给大家做一个短短的爱主的测验。 Hari ini mau memberikan satu ujian tes ya. tes singkat ya, tes singkat untuk semua, untuk kita semua. 大家都，我相信大家都会毕业呀，都会升班的。 Saya yakin semua juga pasti bisa naik level. 有4个答案。 Ada 4 jawaban. 第一呢，就是为自己的利益而爱自己。 Yaitu yang pertama adalah untuk kepentingan diri sendiri kita mengasihi kita 这 diri. 是一般的人，一般 Ini 的人 adalah 这样。 umum masyarakat. 不要说这不是我，这不是我，我们可能也包括在内啊。 Jangan ngomongin ini pasti bukan saya, tetapi mungkin kita juga ada dalam itu. 我们常常要做事情的时候，都会想到我有没有利益啊？ Seringkali kalau kita melakukan sesuatu, timbul langsung spontan itu apakah keuntungan yang akan saya dapat? 我的时间，我的 Waktu, 金钱， uang, 我心里的感受 perasaan, 我不喜欢别人会议论我。 dan saya termasuk orang yang tidak senang diomongin orang. 很多是我们考虑的事情。 Pasti banyak hal yang kita pikirkan. 好，
我们好像做生意一样， Kita seperti berusaha ya, transaksi. 要不要做啊？ Mau nggak 如果 dikerjakan? 做赚到钱吗？ Kalau dikerjakan, apakah ada keuntungan yang didapati? 这是一般，我想我们人都会这样。 Saya pikir ini adalah secara umum pasti punya keadaan yang demikian. 如果我们这样想的话，就不可能够为主做三工了。 Kalau kita berpikir demikian, maka nggak mungkin kita bisa melakukan sesuatu, mempersembahkan pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan. 第二个可能 Kemungkinan yang kedua, 就是为自己自身的利益而爱主。 yaitu mengasihi Allah karena kepentingan diri sendiri. 你为什么这么爱主啊？ Oh, kenapa engkau begitu mengasihi Tuhan? 因为上帝赐福我啊， Karena Tuhan melayani aku, memberkati aku。 memberkati aku. 你为什么要服侍主啊？ Kenapa mau melayani Tuhan? 让我的生意做得好啊。 Supaya saya melayani Tuhan karena supaya usaha saya bisa lancar. 你为什么要奉献？ Kenapa mau memberikan persembahan? 你不知道，我越奉献，神越给我更多。 Kamu nggak tahu ya, saya memberikan persembahan makin banyak, Tuhan memberkati saya makin banyak. 所以爱主有时候也有目的的。 Seringkali mengasihi Tuhan itu juga memiliki kepentingan. 很可惜，有很多的基督徒还是以这样的一个心态来服侍主。 Sangat disayangi, masih begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan motivasi yang demikian. 为了自己的好处，为了自己的利益， Karena 对呀。 karena untuk kepentingan diri sendiri dan kenikmatan diri sendiri. 如果我服侍主，我已经奉献了，我得不到什么？ Kalau saya sudah melayani, sudah memberikan persembahan, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. 那我就先想一下了。 Maka- 还是说对不起，我没时间的，我没时间的，是这样。 Maka saya akan pikir-pikir dulu ya, dan mungkin saya jawab, aduh maaf saya nggak bisa karena saya nggak ada waktu. 下一次，下一次，下一次。 Lain waktu. 我们不一定有下一次。 Belum tentu bagi diri kita itu memiliki kesempatan lain kali. 我们的人生非常的脆弱。 Kehidupan manusia itu begitu rapuh. 今天的健康没有代表我们明天的健康。 Kesehatan hari ini tidak berarti besok pasti masih tetap sehat. 今天的顺利也没有代表明天的顺利。 Kelancaran di hari ini belum tentu besok itu lancar. 昨天不再是我们的了， Karena kemarin itu sudah tidak milik kita. 今天神是给我们的机会。 Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. 明天如何，我们不知道， Besok bagaimana kita belum tahu. 没人知道。 Tidak ada orang yang tahu. 这是我们的人生。 Inilah kehidupan manusia. 神不是因为看重我们的所有才呼召我们， Tuhan itu bukan karena kita memiliki apa terus kita dipanggil olehnya. 神是在他的恩典中呼召我们奉献。 Allah itu memanggil kita di dalam anugerahnya. 如果今天我们有所机会来奉献、来服侍上帝， Kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pekerjaan bagi Tuhan, 这是神的恩典。 ini adalah anugerah dari Tuhan. 这一生没有什么可以报答上帝的。 Seumur hidup, di dalam kehidupan kita itu tidak ada apa-apa lagi yang untuk kita tunjukkan untuk menyatakan kasih kepada 有 Tuhan. 这样的一个机会，是我感恩的一个时候，把自己摆上。 Ada kesempatan yang begitu indahnya, maka kita harus bisa mempersembahkan diri kita. 第三种可能就是为了主而爱主。 Yang ketiga adalah karena Allah kita mengasihi Allah. 这听起来好像很疏离啊。 Kalau didengar kayaknya sangat rohani ya. 但是呢，你会发现有一样的问题在其中。 Tetapi ada satu pertanyaan di dalamnya. 如果一个人为了主而爱主，好像他没有什么价值，也没有什么重要。
Kalau untuk Tuhan, demi Tuhan, jadi mengasihi Tuhan, seolah-olah dirinya itu sama sekali tidak ada harga. 但是神 Tidak ada nilai, sorry. 要我们珍惜我们自己。 Tetapi Allah itu meminta supaya kita itu bisa menghargai diri. 我们发现在大诫命里面呢、有这样的一句话说：“你要爱人如己呀、你爱人如己。” Di dalam pepatah itu kan ada tertulis bahwa di dalam Alkitab tertulis bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti dirimu. 对，所以这个自己很重要。 Diri ini begitu penting juga. 我们所以愿意服侍主啊， Kita melayani Tuhan 是因为我们知道神爱我们， karena kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi diriku. 也为我们舍身流血救赎了我们。 Dan untuk diriku Allah itu telah menyerahkan dirinya, menyucurkan darah, mati di kayu salib. 我是多么的宝贵，多么的我是多么需要珍惜我这样的一个生命。 Begitu diriku itu begitu bernilai sehingga begitu harus kita rawat dan jaga. 因为我的生命就是神的恩典啊！ Karena kehidupan diri kita itu adalah anugerah dari Tuhan. 我不相信一个不爱自己的人会爱别人。 Saya tidak percaya kalau seseorang yang tidak mengasihi dirinya bisa mengasihi orang lain. 我也不相信一个不会珍惜他自己的人会爱上帝。 Dan saya juga tidak percaya seorang yang tidak bisa merawat diri, mengasihi dirinya, dia bisa mengasihi Allah. 我们今天能够把自己奉献，是因为主爱了我们。 Kalau hari ini kita bisa mempersembahkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan, 我们必须要珍惜我们今天的岁月，我们今天的机会，能够把自己摆上。 kita harus bisa merawat apa yang telah Tuhan izinkan boleh kami atau kita miliki, baik itu umur, baik itu kesempatan. 当神呼召尼西米的时候， Waktu Tuhan memanggil Nehemia, 尼西米不是想到他自己最重要， Nehemia itu tidak berpikir bahwa dia itu 他没想到他没有认为自己是最重要的， dia tidak memikirkan bahwa diri dia itu adalah menjadi yang begitu penting. 他也不能一个人完成所有的工作。 Dia juga sadar tidak bisa dia melakukan semua pekerjaan itu. 每一次当我们服侍主的时候， Setiap kali waktu kita melayani Tuhan, 当我们有所奉献的时候， waktu kita ada sesuatu yang dipersembahkan, 不要想到只有我们。 jangan pikirkan hanya diri kita. 尼西米当要建造城墙的时候， Waktu Nehemia mau membangun akan tembok Ya. Yerusalem, 他是带动所有爱主的人一起来做。 dia adalah membawa begitu banyak orang untuk bisa bersama-sama mengerjakan. 神的施工需要我们能够同心合意，才能够一起建造的。 Bahwa pekerjaan Tuhan itu harus kita kerjakan bersama-sama baru bisa tercapai hasilnya. 教会的历史不是一个人的功劳， Bahwa sejarah daripada gereja itu bukanlah hasil daripada jasa seseorang. 我记得当你们建这个礼拜堂的时候， Saya ingat waktu GKI Anugerah mau renovasi kembali membangun Anugerah seperti sekarang ini. 筹委会曾经到雅加大跟我们一起观摩雅加大的建堂施工，彼此这个交流。 Panitia saat itu menyempatkan diri untuk berangkat ke GKJMB ya, Ya. nama GKJMB pada tahun sekitar 90-an akhir itu untuk bersama-sama menanyakan, belajar dari GKJMB yang baru aja pembangunan satu gereja yang besar. 我很记得那个时候，我接待了恩典堂的筹委会。 Lai Musi masih ingat saat itu mereka menerima panitia inti daripada panitia untuk pembangunan ini. 今天这个礼拜堂建好了， Sekarang ini
gedung gerejanya sudah selesai. 我知道筹委会用尽了很多的心血，很多的人把自己摆上，包括在座很多弟兄姐妹，都在那个时候可能在监堂的事工上有所奉献。 Dan saya yakin bisa sampai terjadi semua ini pasti adalah jerih lelah yang begitu luar biasa. Baik dari panitia pembangunannya, dari seluruh jemaatnya yang memberikan dukungan, persembahan, waktu dan sebagainya sehingga pekerjaan Tuhan di sini bisa berhasil. 工作很重要， Bekerja itu sangat penting, 但是人更重要。 tetapi manusianya itu lebih penting. 如果有工作没有人，就什么都做不成了。 Karena kalau ada pekerjaan tetapi tidak ada orang yang ngerjakan, maka mubasir. 还有另外一个事情，就是有工作有人，但不能同心合意，也不能完成。 Tapi ada keadaan yang lain, ada pekerjaan, ada orang, tetapi tidak sehati, maka itu tidak bisa terjadi juga. 你知道，关系是我们神的子民非常宝贵的一个恩典啊。 Kita tahu bahwa hubungan atau relasi itu adalah begitu penting adanya. 我们的关系不是一般啊，不是一般，不是 average。 Hubungan relasi kita itu tidak bisa dikatakan adalah biasa-biasa. 因为我们的关系是主身体的关系。 Karena hubungan relasi kita itu adalah hubungan relasi karena tubuh Kristus. 而且我们都是肢体 Dan kita merupakan bagian-bagiannya di dalam. 都是主的肢体。 Kita adalah bagian organ-organ daripada tubuh Kristus. 每一个肢体都有它的作用，有它的重要性。 Setiap organnya itu memiliki fungsi dan kepentingannya. 你知道这个字怎么读吗？ Tahukah tulisan itu yang di bawah itu dibacanya bagaimana? 你知道人与人之间的关系可以用这个字来形容。 Kalau dikatakan relasi hubungan manusia dengan manusia itu sebetulnya bisa dilukiskan dengan tulisan yang di bawah itu. 复杂呀，复杂ruwet， Ruwet. 就是说很难解释呀。 Saking ruwetnya susah diartikan, dijelaskan. 为什么我会对他不好？为什么他对我这样？为什么你会这样？这是很复杂的事情。 Kenapa saya kok bisa begitu? Kenapa dia bisa begitu dan sebagainya? Ini adalah suatu hubungan yang sangat ruwet. 你知道我们人都有自己的软弱，自己的偏心。 Kita sebagai manusia itu memiliki kelemahan dan juga kehususan. 人与人之间的问题，大概可以用这几个字来形容。 Hubungan manusia dengan manusia itu seringkali bisa dilukiskan dengan tulisan gini. 第一是主观， Yang pertama adalah subjektif。 subjektif. Oh, ya. 我 Cukup. 说的就是对了呀。 Apa yang saya ngomongin 我 pasti 对 benar. 呀，我们常常在家里吵架，是不是就是这样吗？对吗？ Kalau kita bertengkar di rumah kan pasti pandangannya gitu. 是我对了，你错，总是就是你错呀。 Kamu salah, yang benar tuh saya. 爸爸妈妈永远是对的，孩子是错的。 Anak-anak tuh selalu pasti salah lah. Papa mama yang paling benar. 孩子说，爸爸妈妈永远都是这样cerewet的，都是这个问题。 Kalau kata anak-anak, papa mama selalu cerewet. 这是我们每个人的主观，你知道吗？ Ini semua adalah satu pandangan subjektif daripada setiap orang. 很现实，很现实。 Sangat realistis. 第二个可能就是很自私，我们每个人自私。 Yang kedua kemungkinan sekali adalah kita sangat egois. 我的需要很重要，你的不需要。 Kepentingan aku yang paling penting, kepentingan kamu nomor 2. 第三呢，我们有偏见 Yang ketiga adalah pilih （prejudice） 呀，prasangka。 prasangka. 比如来说，过去啊，听说他是这样不好的呀。 Ya, kedengarannya dulu dia itu gosipnya nggak bagus ya. 所以今天无论他做什么事情，我都认为不好。 Karena itu hari ini bagaimanapun juga pasti dia mah memang udah begitu. 不一定啊，
不一定啊， Sebenarnya belum tentu. 可能过去它不好，现在好的。 Mungkin dulu nggak bagus, sekarang bagus. 但是很多今天过去好的，现在不好啊， Tapi seringkali yang dulu bagus, sekarang nih menjadi kurang bagus. 也有这样的可能啊。 Ada kemungkinan begitu. 这是人的偏见。 Ini adalah prasangka dari manusia. 还有一个是我们最可怕的东西 Ada satu lagi yang kita sangat takuti. 啊！我们人最多出问题的地方是在哪里呢？ Paling banyak sekali masalah di antara relasi hubungan manusia dengan manusia, 就是他人的评论 yaitu komentar, gosip dari yang orang lain. 啊，这个免不了的。连我们在哪里都会有人评论我们。 Ini adalah mau tidak mau pasti terjadi saja. Di mana saja ada aja orang yang ngomongin. 有人就是我们四周有很多多比啊，很多桑巴拉呀，很多这些常常都是议论我们的人。 Di sekitar kita itu selalu banyak aja orang-orang yang seperti Sanbalat atau Tobia. 我们受不了， Kita seringkali tidak bisa terima. 一个人要带领一个人信主是非常不容易。 Seseorang mau ajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan itu nggak mudah. 来的人不容易， Orang yang datang itu, yang diajak itu nggak mudah. 但是很多人离开教会，也就是因为有这样的一个评论。 Tapi karena hal-hal yang demikian, banyak orang juga yang meninggalkan gereja akhirnya. 也就是因为听到很多人的评论 Karena mendengar banyak gosip-gosip. 啊，我不喜欢我就不来了， Makanya dia, saya jadi nggak senang. Terus nggak datang lagi ke gereja. 我不喜欢他这样说，我又不要再服侍了。Oh nggak senang dengan rekan pelayanan gitu. Udah saya nggak mau melayani lagi. 我们根本没有把神放在眼内， Seringkali kita tidak menempatkan Tuhan di dalam pandangan yang terpenting. 别人很重要，别人的评论很重要。 Seolah-olah yang penting itu, yang kita merasa terganggu itu adalah komentar-komentar orang lain. 但是今天，假如我们知道能够服侍上帝是恩典的话， Tapi hari ini kita diajarkan bahwa kita bisa melayani Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. 是神呼召我们，不是他呼召我们，是上帝呼召我们。 Adalah panggilan dari Tuhan, bukan panggilan dari orang lain si anu. 不管前路方长、困难重重，我都还是一心一意的把自己摆上，为主使用。 Apapun perjalanan yang kita akan hadapinya, begitu memberikan tantangan dan sebagainya, kita harus bertekad bahwa kita selalu harus taat kepada panggilan Tuhan. 我很喜欢这幅图画， Saya senang sekali dengan gambar ini. 这是我在办公室里面其中的一个图画。 Gambar ini ada di kantornya Pendeta Fredila di Jakarta. 没有标题，也没有说明书啊。 Tidak ada penjelasan kata-kata apa juga nggak ada. 但是这个是中国很出名的一句话， Tetapi ini adalah merupakan gambar dari Tiongkok yang sangat sohor. 就是三个女人一台戏。 Yaitu 3 wanita merupakan satu panggung 三diwa了 sandiwara. 如果三个人在一起讲话了，东南西北谈论的时候，邻家那一家谈论的时候，画起来就变成一台戏了。 Karena 3 wanita berkumpul, cerita ini itu ya, kalau istilah Indonesianya mungkin gosip ya, gosip sini, gosip sana, semua akhirnya menjadi satu panggung sandiwara. 对不起啊，姐妹，不是单单姐妹，弟兄也是这样。 Maaf ya kepada ibu-ibu, tapi sebenarnya bukan ibu-ibu saja, para pria juga sama. 三个男人饮茶呀， 3 laki-laki sama-sama makan pagi. 东南西北除了政治、教会等等都谈了呀。 Kiri kanan dibicarakan, baik politik, baik urusan usaha ataupun gereja. 能够轰动武林啊，轰动武林。 Itu sangat bisa membuat suatu suasana yang sangat hebat.
今天我们在神的国度里面，我们常常也有这样的一个考验。 Hari ini kita berada di dalam satu kerajaan Allah yang seringkali juga menghadapi ujian yang demikian. 一个人要服侍上帝， Seseorang mau melayani Tuhan. 神也常常给我们一些的考验， Allah juga seringkali mengizinkan kita mengalami sesuatu ujian. 是不是困难比神的恩典更大呢？ Apakah kesulitan itu lebih besar daripada anugerahnya? 是不是今天的摆上，今天我们心里的不舒服比神的恩典更大？ Apakah yang kita korbankan semua itu lebih besar daripada anugerah yang telah Tuhan siapkan? 上帝愿意我们今天在主的面前，好好的把自己摆上，愿意在主的恩典里面，能够继续的蒙主的恩典。 Kiranya hari ini kita harus benar-benar merenungkan akan panggilan Tuhan ini. Dan kita bisa dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita dengan sebaik-baiknya. 有一句宝贵的话，在以弗所书第4章第1到第3节。 Ada satu perkataan yang sangat baik dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3. 我为主被囚的，这是保罗说，劝你们，既然蒙召行事为人，就当以蒙召的恩相称，凡事谦卑、温柔、忍耐，用爱心互相的宽容，用和平彼此的联络，确立保守圣灵所施合而为的心。在 Sebab itu, ya, aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil bertepadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 如果你今天感到你服侍主的生命非常的不舒服的话， Kalau hari ini engkau melayani Tuhan dan di dalam hatimu terasa begitu ada beban, tidak enak. 圣经告诉我们要sabar，要lemah lembut，要tunjukkan kasih，这是圣经告诉我们的。 Maka dalam Alkitab memberitahukan kepada kita, kita harus belajar 谦虚、温柔、忍耐。并且要确立保守圣灵所知合而为一的心， Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 这一节经文也在我们家里也需要有这样的一个要有这样的一个经历这样的一个见证。 Ayat ini begitu penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai satu keluarga besar. 如果我们今天属神的子民没有办法做到这一点， Kalau kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan tidak mampu melaksanakan perintah ini, 我们不可能征服这个世界。 maka kita mustahil bisa menaklukkan dunia ini. 这就是教会最宝贵的东西。 Ini adalah merupakan sesuatu yang paling berharga di dalam gereja Tuhan. 教会最宝贵的东西不是教会的节目， Di dalam gereja Tuhan yang paling berharga itu bukan acara-acaranya. 如果今天我们可以在教会里面经历到这些东西， Kalau kita bisa mengalami hal-hal yang acara-acara itu, 我们可以在我们家里也见证这样的一个事实。 kalau bisa kita mengalami seperti yang di Efesus itu di dalam keluarga atau gereja kita, 我相信世界很快就会看见神在我们当中。 maka saya yakin dunia ini akan menyaksikan bahwa mereka akan mengikuti ini dan Efesus 4 1 sampai 3 ini. 第三，你心里完全的相信神的帮助。 Yang ketiga, Nehemia itu sangat yakin akan bantuan daripada Tuhan. 我们这一生
也会面对很多的问题。 Dalam kehidupan sekarang ini begitu banyak tantangan yang akan kita alami. 中国有一句话说：“内忧外患。” Di dalam pepatah Tionghoa seringkali mengatakan ada masalah baik di dalam ataupun di luar. 但是神的能力高过这一切，大过这一切。 Tetapi kuasa Allah melampaui semuanya itu. 我请问你一个问题： Permisi tanya dengan satu pertanyaan. 你今天最担忧的事情是什么？ Apakah yang kau rasakan paling khawatir hari ini? 你今天最怕的是什么？ Yang engkau paling takuti itu apa? 你最爱的是什么？ Dan apa yang engkau paling sayangi? 我们常常就是在我们最担忧的事情跌倒了。 Seringkali kita jatuh di dalam sesuatu yang kita paling rasa khawatir. 今天我们可以在我们最恨的事情上跌倒， Atau kita juga bisa jatuh di dalam sesuatu hal yang paling kita benci. 我们更可能在我们最爱的事情上离开主。 Paling memungkinkan adalah kita akan meninggalkan Allah di dalam sesuatu yang kita paling kasihi. 我们最爱的东西取代了上帝。 Karena yang kita paling kasihi itu menjadi menggantikan akan Allah. 弟兄姐妹，但是你 Jemaat 信 sekalian 告诉我们， Nehemia memberitahukan, 那全能的上帝与我们同在， Allah semesta langit itu dia bersama dengan kita. 他一定给我们能够成功的话。 Dia pasti akan memberikan keberhasilan bagi kita. 今天当我们离开这个礼拜堂的时候， Hari ini waktu kita meninggalkan gedung gereja ini selesai kebaktian, 我们有这样的一个信心呢， kita harus memiliki satu iman. 没有一个困难太大，大过神的恩典啊。 Tidak ada satu kesulitan yang begitu besar sehingga bisa melampaui daripada anugerah Allah. 没有一个问题是上帝没有办法帮助我们。 Tidak ada satu masalah yang Tuhan tidak mampu untuk bantu setiap kita. 我们的人生可以用一个字来形容， Kehidupan manusia, kehidupan kita itu bisa dengan satu perkataan kita umpamakan. 无论是怎么样的一个问题， Persoalan apapun juga. 无论是怎么样的一个拦阻或困难， Ataupun rintangan apapun juga dan kesulitan apapun juga. 我们都可以用这一个字来面对它， Semua bisa dihadapi dengan perkataan ini. 就是恩典， Yaitu anugerah. 所以叫做恩典堂，对吗？ Nah, di sini kan sebutnya GKI anugerah. 你们是多而又多的恩典才叫恩典堂。 Sungguh jemaat gereja di tempat ini adalah karena anugerah demi anugerah sehingga disebut sebagai gereja anugerah. 让我们的人生也成为格家阿努格拉，让我们的人生成为恩典。 Biarlah diri kita juga boleh menjadi diri yang dipenuhi oleh anugerah. 天父赐福我们每一个人， Kiranya Allah Bapa memberkati setiap 我 kita. 们一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 天父上帝，谢谢你带领我们今天回到主的恩典里。 Allah Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau kembali membawa setiap kami datang ke dalam anugerah-Mu. 我们承认我们常常失败， Kami mengakui bahwa seringkali kami gagal. 我们常常在我们的软弱里跌倒了。 Seringkali di dalam kelemahan kami telah jatuh. 我们在最恨的事情上，我们不能够宽恕，我们跌倒了。 Kami jatuh dan tidak bisa memberi pengampunan di dalam masalah-masalah yang merupakan kebencian dan kebencian. 主啊，你知道我们常常在爱主的事上也失败了。 Dan seringkali kami juga jatuh di dalam mengasihi akan Allah. 有一些东西常常期待了你在我们心中。 Karena ada masalah-masalah atau benda-benda yang telah menggantikan posisi Allah. 主啊，求你帮助我们，让我们能够把握先进的机会。 Kiranya Tuhan sendiri yang menolong supaya setiap kami bisa menguasai atau memegang erat-erat kesempatan yang ada. 因为先进的机会是你给我们的恩典。
bahwa kesempatan yang ada saat ini adalah merupakan anugerah yang Tuhan berikan. 我们今天所有的摆上，所有的奉献，都是属于你的恩典。 Semua yang kami persembahkan di dalam pekerjaan Tuhan adalah anugerah Tuhan. 我们不愿意空仗地图为结果， Kami tidak untuk kepentingan diri sendiri. 我们不愿意白白的领受你的恩典，而没有把自己奉献。 Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang telah disiapkan sehingga kami kelewatan kesempatan ini. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa. 阿门。 Amin. 我非常喜欢刚才我们唱的诗歌。 Saya senang